Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullah ittaqullah ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, man shalla 40 yawman fi jama'atin yudriku at-takbiratal ula kutiba lahu bara'atani
bara'atum minan nar wa bara'atum minan nifaq, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada pertemuan kita yang lepas, alhamdulillah kita dah pun menyelesaikan satu tajuk yang berkaitan dengan hukum ulang salat fardu secara berjamaah sebab nak dapatkan kelebihan ataupun fadilat salat berjamaah. Hukum ulang salat fardu sebab nak dapatkan kelebihan fadilat ataupun kelebihan salat berjamaah. Maka masalah tersebut, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita dah selesai bincang, iaitu padanya itu ada 14 syarat. Boleh ulang, mustahab ini sunat ulang, tapi dia ada 14 syarat. Baik, InsyaAllah untuk pertemuan kita pada kali ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita akan sambung perbincangan kita pada halaman yang ke-61. Muka surat 61 di dalam tajuk disyariatkan jamak taqdim kerana hujan demi tuntutan berjamaah. Itu dia. Tajuknya pun kita dah boleh faham dah. Makna kata apa? Sebelum ni saya pernah nyatakan, salat jamak itu boleh dilakukan bukan sebab musafir je, tapi dengan sebab yang lain kita boleh buat jamak. Tapi tajuk kita yang kita bincangkan hari ini, dalam masalah salat berjamaah kita boleh lakukan jamak taqdim. Yang ini apa dia? Masukkan contoh asar pada waktu zuhur, kita buat jamak taqdim. Jamak sahaja, bukan qasar. Bererti kita buat secara berjamaah. Maknanya kata asar nanti mungkin tak dapat datang, kita buat jamak sebab tuntutan berjamaah. Sebab apa? Barangkali nanti asar mungkin tak boleh ada jamaah datang dekat sini dengan sebab-sebab yang kita akan sebutkan nanti insya-Allah. Tapi khas untuk jamak takdim. Adapun jamak takhir, kata ulama dalam mazhab Syafi'i, itu khilaf. Mungkin kita ingat salat jamak ni hanya boleh laku waktu musafir je. Tidak, boleh dilakukan ada beberapa keadaan yang tertentu. Ada hadis dan nas yang tertentu insya-Allah. Baik, kita sambung perbincangan. Apa disebut? Berkata penyusun kitab Minhajut Talibin pada juzuk yang pertama, halaman yang ke-533. Apa katanya yang bermaksud harus melakukan jamak taqdim kerana hujan yang membasahkan pakaian? Boleh atau tidak kita jamak takdim, contoh solat asar bawa pada zuhur sebab tuntutan berjamaah? Maknanya kata nak solat secara berjamaah boleh, tapi kena ada sebab. Sebab apa kita buat? Sebabnya hujan yang boleh membasahkan pakaian. Itu sebab dia. Kan? Kalau hujan, makna kata pakaian kita tak basah sikit je, itu tak ada. Jadi kata sebabnya adalah hujan yang membasahkan pakaian. Nanti kita akan bincang ada beberapa perkara, iaitu apa dia? Waktu mungkin solat zuhur, kita solat zuhur, waktu kita tengah solat tiba-tiba hujan lebat sangat. Maka bila hujan lebat itu berlaku, maka kita dapati kalau kita balik nanti mungkin asar mungkin tak dapat nak datang lagi dah. Kan? Barangkali sukarlah nak datang. Kan? Maka pada ketika itu nanti ada syarat, boleh kita buat jamak takdim sebab hujan tadi, tapi dia ada syarat. Syarat yang perlu kita dapati. Baik. Jadi harus kita melakukan jamak takdim, iaitu secara berjamaah sebab hujan yang membasahkan pakaian. Ini adalah menurut kedua-dua pendapat Imam Syafi'i, menurut qaul qadim dan qaul jadid, mengharuskan. Maknanya kata harus, iaitu boleh. Kalau buat tak salah.
Kalau tak buat pun tak apa. Mana kata harus tu pilihan. Kan? Kalau buat boleh, tak buat tak apa. Kan? Mana kata kalau dibuat tak boleh salahkan. Kalau dia tak buat pun tak boleh juga salahkan. Kan? Baik. Jadi kata Imam Syafi'i menurut qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim kat mana tuan-tuan? Pendapat Imam Syafi'i di mana? Di Iraq. Kan? Qaul qadim. Qaul jadid di mana? Di Mesir. Kan? Dua-dua dalam qaul qadim dan qaul jadid kata boleh lakukan jamak takdim kerana hujan. Tapi masalah jamak takhir pula boleh tak boleh atau tak boleh. Yang ni khilaf. Dia kata apa? Mengenai jamak takhir pula, menurut qaul jadid, pendapat yang difatwakan ianya tidak boleh dilakukan. Jadi apa dia? Berkenaan dengan hukum jamak takhir sebab hujan, maka menurut qaul jadid, iaitu pendapat Imam Syafi'i di Mesir, tak boleh buat. Kalau qaul qadim boleh buat di Iraq, boleh. Tapi kita dalam mazhab Syafi'i ataupun di Malaysia lebih cenderung kepada tak boleh buat. Tak boleh buat jamak takhir kerana hujan. Sebabnya apa? Tidak boleh dilakukan dengan sebab yang sama kerana ia akan menyebabkan solat zuhur dilakukan di luar waktu. Sebabnya apa? Kalau buat jamak takhir bererti kita dah bawa waktu solat itu luar daripada waktu dia. Sedangkan waktu zuhur tadi barangkali tak hujan pun. Kan? Ataupun hujan, tapi hujan kita sebut kita boleh salat dah kat rumah. Kita dah lewatkan waktu salat kita. Jadi dia akan mengakibatkan kita salat keluar daripada waktu dia yang sebenar. Untuk melakukan jamak takdim kerana hujan perlu menepati syarat. Kan? Perlu menepati syarat. Yang mana syarat jamak takdim itu nanti insya-Allah pengarang akan sebut pada soalan yang ke-30. Ni kat belakang tuan-tuan. Persoalan yang ke-30. Kalau tuan-tuan nak perhatikan soalan yang ke-30, tentang masalah jamak takdim ada di belakang insya-Allah. Baik. Kita boleh teliti sikit persoalan yang ke-30. Soalan 27. Baik, soalan 30. Kan muka surat 632. 632. Apa soalan dia? Apakah hukum seseorang yang musafir solat berjamaah mengikuti orang yang bermukim dan sebaliknya? Ini sering orang tanya, Ustaz, boleh tak orang musafir ikut orang mukim? Boleh tak orang mukim ikut musafir, kan? Mana kata apa dia? Kita empat, dia dua. Dia dua, kita empat. Boleh tak boleh? Macam tu kan? Baik. Masalah ini kata ulama terbahagi kepada dua bahagian. Ada dua bahagian. Tuan-tuan kalau nak tengok boleh kita bincang sikit je, sepintas lalu. Muka surat 632. Jadi dia kata terbahagi kepada dua bahagian, iaitu apa dia? Yang pertama, orang musafir berimamkan orang mukim. Yang kedua, orang mukim berimamkan orang musafir. Kita ambil hukum dahulu, dalil tu nanti insya-Allah. Untuk menguraikan persoalan ini, saya mengajak saudara pembaca merujuk semula syarat-syarat sah berjamaah. Jika kita lihat syarat-syarat sah berjamaah, tentu kita tidak akan temui suatu pun yang menghalang seseorang musafir solat mengikuti orang mukim. Jadi faham tu. Orang kita hari ni tak faham, dia kata tak boleh orang mukim ikut musafir ataupun orang musafir ikut mukim sebab dia kata bilangan rakaat tak sama. Maka tuan-tuan, kalau kita teliti balik syarat sah solat berjamaah, maka tidak ada syarat yang menyatakan tak boleh orang yang mukim ikut musafir, orang musafir ikut mukim. Tak ada masalah. Tak ada sebut. Yang ni nanti insya-Allah satu masa kita akan sebut kepada tuan-tuan dan puan-puan, iaitu syarat sah ikut imam ada 7 yang disebutkan oleh pengarang kitab disebutkan oleh pengarang kitab Sabil Al-Muhtadin. Siapa sebut? Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sebut dalam kitab Sabil Al-Muhtadin bahawasanya syarat sah ikut imam tu ada 7. Dan daripada 7 syarat ni tak ada sebut pun yang menyatakan kita mukim tak boleh ikut orang musafir ataupun kita musafir tak boleh ikut orang yang mukim.
Tak ada syarat. Maka tak ada apa-apa masalah, boleh. Kan? Sebab itulah Syekh Wahbah Az-Zuhaili ni, Dr. Wahbah Az-Zuhaili berkata dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatu pada juzuk yang kedua halaman 335 menyatakan para fuqaha sependapat mengatakan diharuskan bagi orang musafir berimamkan orang yang bermukim. Tak ada masalah. Kita musafir, imamnya siapa? Orang mukim. Kita mungkin kasar, dia jamak atau dia tamam, kan? Tak jadi masalah. Apa dia kata apa? Apa yang penting ialah musafir itu mestilah salat tamam 4 rakaat seperti mana imam, ia tidak boleh mengkasarkan salatnya itu. Itu je permasalahan dia. Contoh dia sampai kepada tempat apa dia? Tempat orang yang lazim baru nak salat jamaah. Kan? Contoh cukup masa zuhur dia sampai, dia nak salat jamaah takdim ni. Maka dia berimamkan imam adalah kita sebut sebagai imam yang ratib di situ. Solat yang pertama lah. Maka pada ketika itu dia nak berimamkan imam yang pertama ini, maka kata ulama dia kena ikut. Dia tak boleh solat 2 rakaat. Dia kena solat 4 rakaat. Itu je perbincangannya. Dia musafir tak? Musafir, tapi dia kena solat 4 rakaat secara tamam. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas, katanya bahawasanya mengapa dengan orang musafir solat 2 rakaat ketika bersendirian dan solat 4 rakaat semasa mengikuti imam yang bermukim. Ibn Abbas menjawab, itulah sunnah Rasulullah SAW. Satu ketika Ibn Abbas ditanya, kan, dalam hadis ni, kenapa orang musafir bila dia solat, waktu dia solat dengan dia sendiri dia solat 2, tapi bila dia ikut imam yang mana imam itu solat tamam, solat 4 rakaat, maka dia kena solat 4 rakaat. Maka jawab Ibn Abbas apa dia? Itulah sunnah Rasulullah SAW. Itulah sunnah Rasulullah SAW. Dia jawab begitu je. Baik. Imam Muslim meriwayatkan bahawa Nafi' berkata apabila Ibnu Umar salat mengikuti imam, beliau salat 4 rakaat. Kan? Dan apabila beliau salat bersendirian, beliau salat 2 rakaat sahaja. Kan? Maka tak ada masalah. Selain dari itu, hadis Rasulullah SAW juga Rasulullah SAW juga ada menyatakan seperti berikut apa kata daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, hanya senya imam itu diadakan untuk diikuti, maka dengan itu janganlah ia disalahi. Kan? Maka kalau 4 lah. Kan? Tapi kalau kita 2, dia akan ikut kita lah. Tapi dia lepas imam salam, dia akan bangkit tambah lagi 2 rakaat. Boleh faham tak? Okey. Yang pertama selesai dah. Orang yang musafir ikut orang mukim. Jadi kalau orang mukim tu dia solat tamam, dia kena ikut tamam lah. Baik, kita tengok. Orang bermukim berimamkan orang musafir pula. Dia musafir, kan? Dia jadi imam, orang mukim yang ikut dia. Faham tak? Baik. Para fuqaha juga sepakat mengatakan bahawa diharuskan bagi orang yang bermukim berimamkan orang musafir. Boleh. Saya mukim, tonton musafir, saya ikut tonton. Boleh, tak ada masalah. Tetapi ulama bermazhab Maliki mengatakan perbuatan itu makruh kerana menyalahi niat imam. Makruh. Kan? Dia solat 4, imam solat 2. Jadi makruh kerana menyalahi menyalahi niat imam. Itu dalam mazhab Maliki. Tapi dalam mazhab Syafi'i tak ada apa-apa, tak mengapa. Oleh itu apabila orang musafir mengatakan mengimamkan orang mukim, maka dia salat 2 rakaat sahaja dan kemudian memberi salam, sementara orang yang bermukim menyempurnakan bilangan rakaat salat mereka. Setelah memberi salam, musafir yang menjadi imam itu digalakkan berkata kepada makmum, sempurnakanlah salat kamu kerana aku musafir. Boleh cakap dengan dia, bercakap. Tapi jangan pula orang yang mukim tu balas balik. Okey, tak boleh lah. Itu tak boleh lah. Makna kata apa? Habis dia salat, imam tu tahu saya musafir buat jamaah. Memang tu tahu apa yang boleh. Boleh juga. Tak jadi masalah. Kan? Ni kadang-kadang kita tengah solat, tengah-tengah solat tiba-tiba orang datang belakang jadikan kita imam. Maka kita pun habis bagi salam, kita kata teruskan solat kamu kerana saya musafir. Kan? Boleh je. Ini adalah untuk mengelakkan daripada dia dianggap lupa, kan? Contoh tengah-tengah solat mungkin awal tadi lupa nak beritahu, kan? Maka lupa nak beritahu, maka waktu solat dia solat 2 rakaat, maka kawan tadi pun tiba-tiba dia pun bertasbih, dia ingat imam terlupa. Maka nak elakkan daripada berlaku perkara tersebut, maka lepas dia salam dia beritahu, saya musafir, jadi lepas ni kamu tambah lagi rakaat.
Dan supaya tidak menyerupai orang yang jahil bilangan rakaat salat, yang mana salat itu 4 rakaat disangka 2 rakaat sahaja. Mungkin orang jahil tak faham. Orang jahil tak faham, tapi nanti dia sangka solat zuhur ni 2 rakaat ke 4 rakaat. Aku belajar 4 rakaat. Dia jahil, maka kita beritahu dengan sebab yang tersebut. Boleh faham Baik. Menurut ulama bermazhab Hanafi, seelok-eloknya dimaklumkan perkara itu sebelum salat. Dalam mazhab Hanafi, afdalnya beritahu sebelum salat dalam mazhab Hanafi. Jika tidak, sesudah salam. Dalil mengenai perkara itu adalah berdasarkan hadis berikut. Apa dia? Daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW tidak melakukan musafir kecuali baginda SAW solat 2 rakaat sehingga baginda pun pulang. Sungguhnya baginda SAW tinggal di Mekah selama 18 malam. Tak kala pembukaan Mekah, baginda SAW mengimami orang ramai 2 rakaat melainkan maghrib. Kemudian baginda bersabda, wahai penduduk Mekah, bangkitlah dan tambahlah 2 rakaat lagi, sesungguhnya kami orang yang musafir. Berdasarkan hadis ni, sebab tu kita sunat beritahu kepada jamaah yang kita ni musafir, maka yang lain tambah. Begitu. Nabi pernah beritahu ketika dalam pembukaan Mekah, iaitu hadis yang berkaitan dengan Fathul Mekah. Baik, sambung. Jika imam bangkit untuk menyempurnakan bilangan rakaat salatnya secara terlupa atau kerana jahil, sedangkan ia sudah berniat qasar, maka makmum hendaklah bertasbih dengan mengucap subhanallah. Boleh juga. Apa dia? Imam patutnya dah tahu dah memang nak buat jamak qasar. Makmum ni mukim kan, nak buat 4 rakaat. Jadi imam apa jadi? Imam lepas tasyahud awal, imam bangkit berdiri. Makmum yang faham pada ketika itu dia boleh bertasbih, tak ada masalah. Untuk ingatkan imam, tadi imam cakap imam nak qasar, tapi kenapa imam tiba-tiba bangkit tambah? Saya tak ada masalah saya mukim. Dia memang saya niat 4 rakaat, imam punya niat tadi 2 rakaat. Kalau menyalahi niat boleh batal. Maka makmum boleh tegur imam, tak ada masalah. Dia buat macam mana? Tasbih. Dia bertasbih kepada imam. Jika imam duduk semula, maka disunatkan sujud sahwi. Tetapi jika imam terus bangkit juga untuk rakaat ketiga, janganlah makmum mengikutinya. Sebaliknya, makmum hendaklah duduk sehingga imam memberi salam. Nampak tak? Macam mana cara dia? Kita mukim 4, dia musafir. Dia jadi imam, dia tambah rakaat. Jadi kat situ kata ulama pun ada 2 pilihan sebenarnya. Nak mufaraqah boleh, nak sama dengan jamaah, nak sama dengan imam boleh. Kalau nak sama dengan imam, kita kena tunggulah. Kita dah tasbih, imam tak kembali juga duduk. Dan pada ketika itu, kalau imam sujud sahwi, kita pun sunat sujud sahwi. Lepas imam bagi salam, baru kita tambah rakaat lagi ketiga keempat. Boleh faham tak maksud saya? Jelas itu dia. Menurut pendapat ulama-ulama bermazhab Syafi'i dan Hanbali lagi, jika imam daripada kalangan orang musafir berdarah hidung, lalu ia melantik seorang khalifah menggantikannya, maka makmum hendaklah menunaikan solat itu secara tamam dengan menunaikan 4 rakaat, tidak seperti mana imam. Kalau imam tu musafir, kan? Imam tu musafir, makmum itu adalah bermukim. Maka bila mana imam tu keluar daripada jamaah, maka makmum akan selesaikan solat menurut peraturan solatnya yang tersendiri. Dia kena tambahlah lagi baki berapa rakaat kan. Jadi secara kesimpulan, orang mukim boleh ikut orang musafir, orang musafir pun boleh ikut orang mukim. Jadi tak ada masalah. Tak jadi masalah. Baik. Sambung. Apa disebut lagi? Apa syarat solat jamak takdim sebab hujan? Kan? Bukan sebab musafir tapi sebab hujan. Tadi saya sebut jamak takdim boleh dilakukan sebab hujan. Hujan mesti hujan yang membasahkan pakaian. Baik. Apa dia kata? Hendaklah hujan turun semasa memulakan kedua-dua solat fardu yang dijamakkan. Jadi macam bila mana kata apa dia? Waktu solat pertama hujan turun dan hujan itu berlanjutan pada solat yang kedua. Waktu zuhur dah turun, waktu asar kita tengah solat pun hujan masih turun. Jadi apa dia? Turun semasa memulakan kedua-dua solat fardu yang dijamakkan. Baik. Selain dari itu, menurut pendapat yang asah, disyaratkan juga hujan turun ketika salam solat yang pertama. Dah azan ni. Jadi nak azan tu, saya bagi ruang untuk azan. Nanti kita sambung sikit lagi, insya-Allah. Tak nak, dah nak habis lah.
Baik, azan dulu insya-Allah. Baik, kita sambung sikit. Jadi dikata syarat apa dia? Syarat untuk lakukan salat jamak takdim sebab hujan apa dia? Adalah mesti hujan itu turun pada kedua-dua salat fardu. Makna turun itu apa dia? Yang kata menurut pendapat yang asah, paling tidak hujan itu turun ketika salam salat yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, hujan lebat turun terus. Maka pada ketika itu dah boleh buat jamak takdim bagi orang yang masuk dalam kategori ni. Kan? Nanti kita tengok ada syarat lagi satu. Syarat satu lagi nanti kita akan tambah. Tak, dia bukan bermakna semua orang boleh buat. Ada orang yang tertentu je, nanti kita akan bincang siapa dia. Kan? Baik. Maka dia kata selain daripada hujan apa dia? Selain daripada hujan, salji yang cair pun boleh, salji, ataupun angin yang sejuk yang membawa bersamanya debu air yang halus. Ni biasa tuan-tuan musim sejuk ya. Kan? Ataupun dan membasahkan juga dihukumkan seperti hujan. Mana kata kiaslah, hujan, salji ataupun angin sejuk pun boleh waktu musim sejuk. Kan? Baik.
Ada lagi syarat daripada dia, selain daripada hujan yang membasahkan pakaian, ataupun salji yang membasahkan pakaian, ataupun angin yang sejuk yang membawa bersama angin tersebut adalah debu-debu air yang sangat sejuk, maka syarat yang seterusnya apa dia? Menurut pendapat yang azhar, yakni rukhsah kelonggaran ini dikhususkan untuk mereka yang menunaikan salat berjamaah di masjid yang mana rumah mereka jauh sekira-kira hujan itu menyukarkan perjalanan mereka. Itulah. Jadi selesai masalah. Yang rumah dekat tak ada masalah ni. Kan? Jadi bagi siapa ni? Tak boleh lah. Ini bagi orang yang khas, yang mana dia memang datang jamaah dekat masjid, bukan kat rumah. Kan? Jadi dia mesti jamaah di masjid. Waktu dia jamaah dekat masjid, hujan turun, barangkali pada ketika salat pertama ataupun ketika salam pada salat yang pertama, hujan turun. Dia pula rumah dia jauh daripada masjid tersebut, dan mungkin barangkali perjalanan daripada ke rumah nak ke masjid dia sukar. Mungkin lecak, kalau datang mungkin berlumpur. Tapi dekat Johor tak ada masalah tu. Jadi selesai masalah ni. Sebab tu perbincangan tajuk ni jarang dibincangkan. Tapi tuan-tuan kena ambil berat. Manalah tahu kod-kod nanti tuan-tuan pergi ke negeri Sabah ke Sarawak ke, hantar bantuan makanan ke, maka tuan-tuan mengalami masalah begini. Tapi sekarang tuan-tuan tak adalah kategori kesukaran kereta ada tuan-tuan. Motor pun berbumbung sekarang. Jadi selesai masalah. Tuan-tuan ada yang macam ni ke? Ada kategori kedua ni ke? Tak ada dah. Nak bincang ke? Ya, kita kena teruskan bincang sebab ini sebagai ilmu. Jadi tak adalah pertikaian lagi lepas ni surah Nur Kalam kata tiba-tiba jamak takdim, tak ada, sebab tak cukup syarat. Baik. Imam Asy-Syirazi berkata dalam kitabnya Al-Muhazzab. Mana kata Al-Muhazzab ini adalah satu kitab yang mana kitab tersebut Imam Nawawi syarah. Al-Muhazzab kitab besar atas daripada apa kata kitab Imam Nawawi, kitab Al-Majmu'. Kitab Al-Majmu' ni dia syarah kepada kitab Al-Muhazzab. Pada juzuk yang keempat halaman 258. Apa kata dia? Dalil mengenai perkara ini iaitu rukhsah sebab jamak takdim tadi apa dia? An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah SAW adh-dhuhra wal asra jami'an wal maghriba wal isya'a jami'an fi ghairi khauf wala safar. Apa disebut? Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah SAW telah menunaikan salat fardu zuhur serta salat fardu asar secara jamak, dan salat fardu maghrib serta salat fardu isyak secara jamak, bukan kerana ketakutan dan bukan kerana musafir. Mana kata apa? Rasulullah SAW pernah buat salat jamak ketika musafir. Rasulullah SAW juga pernah buat salat jamak ketika khauf, iaitu ketika perang. Solat ketika perang jamak. Maka kata Ibn Abbas, bukan takat tu saja Nabi SAW buat, ada sebab lain Nabi SAW buat jamak. Antaranya ni sebab hujan. Kan? Baik. Seterusnya Imam Asy-Syirazi berkata Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala dikata, aku berpendapat rukhsah ini diberikan ketika hujan turun. Ketika hujan turun je. Kalau hujan tak turun, tak boleh juga. Imam An-Nawawi ketika mengulas perkara ini di antara lain berkata, Asy-Syafi'i berpendapat seperti pendapat Imam Malik. Imam Syafi'i kata rukhsah ini untuk orang yang mengalami masalah hujan turun, yang mana hujan turun itu menyukarkan perjalanan dia kalau balik nak datang balik. Namun takwil ini tertakluk dengan hadis berikut. Apa dia? Wa haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Abu Quraib qala haddatsana Abu Muawiyah wa haddatsana Abu Quraib wa Abu Sa'id al-Ashajj wal lafzu li Abi Quraib qala haddatsana Waqi' kilahuma 'an al-A'mash an Habib bin Abi Thabit an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas qala jama'a Rasulullah SAW baina adh-dhuhri wal 'asr wal maghrib wal 'isya bil Madinah fi ghairi khauf wala matar. Fi hadits Waqi' qala qultu li Ibn Abbas lima fa'ala dhalik qala kay la yuhrija ummah. Wa fi hadits Abi Muawiyah qila li Ibn Abbas ma arada ila dhalik qala arada an la yuhrija ummah. Itu dia. Ni panjang sikit hadis ni.
Baik, bermaksud berkata Imam Muslim telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Quraib, kedua-duanya berkata telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah, iaitu perpindahan sanad, berkata telah menceritakan kepada kami Abu Quraib dan Abu Sa'id Al-Ashaj, dan lafaz hadis ini daripada Abi Quraib, kedua-duanya berkata telah menceritakan kepada kami Waqi', di mana kedua-duanya meriwayatkan daripada Al-A'mash, daripada Habib bin Abi Thabit, daripada Sa'id bin Jubair, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata. Ini makna kata tuan-tuan, dia datangkan sanad daripada Imam Muslim sampai ke Rasulullah SAW. Itu makna sanad dia panjang tu. Kalau nak buat lakaran ni tuan-tuan panjang. Lakaran sanad daripada Imam Muslim sampai kepada sahabat sampailah kepada Rasulullah SAW. Baik. Berkata Rasulullah SAW telah menjamakkan di antara Rasulullah SAW telah menjamakkan di antara salat fardu zuhur dan asar dan maghrib dan isyak di Madinah, iaitu ketika bermukim. Kan? Bukan musafir, bukan kerana perang, bukan, tapi kerana ketika bermukim. Bukan kerana ketakutan dan bukan kerana hujan. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Waqi', beliau berkata, aku bertanya kepada Ibnu Abbas. Kan? Waqi' bertanya kepada Ibnu Abbas, mengapa baginda SAW berbuat demikian? Ibnu Abbas menjawab, supaya tidak menyusahkan umat baginda SAW. Jadi jamak ni sebab tak nak menyusahkan umat baginda. Jadi apa jua bentuk yang menyusahkan boleh jamak takdim. Tapi kalau tak menyusahkan, tak boleh lah. Maknanya kata sukar apa dia? Perjalanan kita sukar daripada rumah nak ke sini. Mungkin lecak nak tempuh, tapi kita kat sini tak adalah masalah ni. Sukar-sukar ni tak adalah. Sistem peparitan pun cantik tuan-tuan. Pasang macam mana pun air. Pernah naik tak kawasan ni? Tak pernah juga tuan-tuan. Parit punya besar tuan sebelah ni. Kan? Dalam parit tersebut. Baik. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Muawiyah pula, dia mengatakan bahawasanya Ibnu Abbas ditanya apakah yang dikehendaki oleh baginda ketika melakukan yang sedemikian. Kenapa baginda SAW solat jamak takdim sebab hujan? Ibnu Abbas menjelaskan baginda SAW melakukan yang sedemikian supaya tidak menyusahkan umatnya. Jadi apa jua bentuk yang menyusahkan, maka boleh kita buat jamak takdim. Tapi kalau tak menyusahkan diri kita, jangan pandai-pandai buat, kerana tak menepati syarat. Baik. Mengulas hadis di atas, Imam An-Nawawi berkata, hadis ini diriwayatkan melalui Habib bin Abi Thabit. Beliau adalah seorang imam yang disepakati oleh ulama hadis tentang fiqh, iaitu dia dipercayai. Adalah, iaitu dia adil, dan ihtijaj, iaitu periwayatan boleh dijadikan hujah. Hadis ni boleh jadi hujah tuan-tuan. Bukan sekadar buat amal je. Kalau hadis dhaif boleh buat amal. Kalau hadis sahih, makna kata boleh buat hujah. Imam An-Nawawi berkata Al-Baihaqi. Kan Imam Nawawi pula naqal. Imam Baihaqi ni adalah ulama yang hidup sebelum Imam Nawawi, tapi hidup juga selepas Imam Syafi'i. Kan? Kata Imam Al-Baihaqi, riwayat ini tidak dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ni tuan-tuan dalam kitab Sahih Muslim dia ada, tapi Sahih Bukhari tak ada. Persoalannya, kenapa Imam Bukhari tak masukkan hadis dalam Sahih Bukhari? Kan? Apakah Imam Bukhari tak tahu hadis ni atau sebagainya? Tidak. Imam Bukhari dia ada metod dia tersendiri dalam buat kitab hadis Sahih Bukhari. Dalam sahihnya, sedangkan Habib bin Abi Thabit ni adalah orang yang menepati syarat-syarat Imam Al-Bukhari. Ini kalau bincang tentang ilmu hadis tuan-tuan, panjang sikit. Boleh jadi Al-Bukhari mengabaikannya kerana ia menyalahi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh jamaah, iaitu kumpulan besar ahli-ahli hadis. Jadi kata ulama, kata Imam Al-Baihaqi, kenapa Imam Bukhari tak masukkan hadis ni dalam kitab Sahih Bukhari? Sebab hadis ni bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh jamaah daripada para sahabat yang lain. Kan? Tapi hadis ni martabat dia sahih. Kan? Begitu juga hadis riwayat jamaah itu lebih utama untuk dipelihara. Selain dari itu, telah diriwayatkan kepada kami daripada Ibnu Abbas dan Ibnu Umar hadis tentang jamak kerana hujan. Ini merupakan salah satu dalil yang membantu takwil jamak kerana hujan itu, kan. Jadi tak perlulah kita nak petikai kenapa Sahih Bukhari tak sebut hadis ni, kitab Sahih Bukhari tak sebut hadis ni. Ulama pun dah jawab, kan. Jangan buat tuduhan yang tak berasas kepada Imam Bukhari pula, kan.
Imam Muslim muatkan dalam hadis ni sebab apa? Sebab hadis ni memenuhi martabat ataupun memenuhi syarat Imam Muslim. Walaupun hadis ni juga memenuhi syarat Imam Bukhari, kenapa Imam Bukhari tak memuatkan dalam kitab Sahih Bukhari? Maka kata ulama, sebabnya hadis yang diriwayatkan ini adalah tidak mana kata bercanggah dengan hadis periwayatan daripada jamaah yang ramai. Kan Baik. Imam Al-Baihaqi dalam Ma'rifatus Sunan wal Athar berkata lagi, kata Ibnu Abbas, arada an la yuhdija ummatah, maksud Nabi SAW tak nak sukarkan umat ni boleh ditanggungkan kepada maksud apa? Bermaksud baginda SAW melakukan yang sedemikian supaya tidak menyusahkan umat baginda. Kata-kata ini boleh ditanggungkan maksud ini ketika hujan turun. Maksud dia waktu hujan turun. Kan bukan sebarang-sebarang. Baik, di dalam arti kata lain, Nabi SAW melakukan yang sedemikian supaya umatnya tidak menghadapi kesukaran berjalan ke masjid dengan mengharungi lecak. Sekarang hujan macam mana pun saya rasa tak ada masalah lah. Ya dulu iyalah. Lecaknya lain, tanah merahnya lain, sebab tar pun tak ada. Sekarang surau pun macam-macam dah. Renovate-nya cantik, ada aircon, kan? Baik. Sambung, Syekh Abu Hamid pula menjawab dalam takliknya terhadap riwayat ini terdapat di dalamnya rangkai kata fi ghairi khauf wala matar dengan dua jawapan. Salah satu daripadanya ialah maksud kata-kata wala matar bukan kerana hujan. Di dalam riwayat Muslim itu ialah wala matar kathir, ini bukan kerana hujan lebat. Jadi kata Syekh Abu Hamid, kata ni pendapat Syekh Abu Hamid, dia kata kalau hujan renyai pun boleh. Hujan tak lebat, mana kata hujan renyai pun boleh. Tapi kita tengok adakah pendapat ini pendapat yang boleh diguna pakai dalam pandangan kita? Kita belum lagi putuskan lagi. Jadi kata Syekh Abu Hamid, dia kata boleh. Kalau hujan renyai sekalipun boleh, tak ada masalah. Baik. Al-Qadi Abu Tib dalam ta'liqnya, manakala Syekh Abu Nasar dalam kitab Tahzib di dalam tahzibnya, begitu juga ulama-ulama lain mengatakan yang dimaksudkan dengan kata-kata wala matar dalam riwayat Muslim itu wala matar mustadam, bukan kerana hujan yang berterusan. Maknanya kata hujan berhenti pun tak ada masalah. Baik. Tetapi membalai ada hujan turun walaupun berkemungkinan berhenti ketika solat yang kedua. Tadi kita sebut hujan tu mesti turun. Turun maknanya kata solat pertama dan solat kedua kena turun. Kalau waktu solat kedua dia berhenti, tak boleh juga. Itu yang kita sebut. Tapi kita sebut ada pendapat daripada ulama lain, adakah boleh guna pakai masalah ni. Baik, mengulas ke semua jawapan yang dua tadi, hujan renyai ataupun hujan berhenti, maka dia kata Imam An-Nawawi mengata kesemua takwil ini tidak zahir, tak jelas. Oleh itu takwil atau jawapan yang terpilih ialah jawapan Al-Imam Al-Baihaqi di atas tadi. Apa dia? Mesti hujan yang membasahkan pakaian, yang mana turun pada kedua-dua hujan, walaupun pada salam yang terakhir, pada salat yang pertama dia kena turun pada kedua-dua hujan. Dan dia bukan hujan yang renyai-renyai, tidak, mesti hujan yang membasahkan pakaian. Dan dia bukan waktu solat kedua berhenti, tak boleh, dia mesti berterusan. Dan apa lagi, mestilah orang yang mengalami kesukaran itu untuk datang lagi. Yang tak mengalami kesukaran, maka dia tak boleh juga buat jamak takdim. Wallahu a'lam bisawab. Selesai perbincangan kita tuan. Ini panjang sih ya. Sama juga kata ulama, kena ikut dia. Ikut 4. Kena ikut 4. Dia salam, kita tambah lagi 2. Dia tetap kena mukim, mana kata yang musafir ikut mukim kena ikut 4. Kan? Itu peraturan yang diberi oleh diberi panduan oleh para ulama kita. Baik. Ya. Macam mana? Boleh, tak ada masalah. Dalam mazhab Hanbali mereka tegah, tak boleh berbilang-bilang jamaah. Betul, memang betul. Tapi dalam masalah berbilang-bilang jamaah dalam mazhab Syafi'i dibolehkan, tapi ada syarat juga. Boleh. Ada syarat dia. Antara syarat yang saya boleh sebut, pastikan masjid itu dibina di tepi jalan, iaitu menjadi tumpuan orang musafir, kan? Apa lagi antara syarat dia? Imam tu bagi
imam ratib benarkan buat berbilang-bilang jamaah. Kalau imam ratib tak benarkan juga, tak boleh juga. Itu dia Ada lagi syarat tu nanti insya-Allah, tu masa kita akan bincang nanti insya-Allah. Syarat berbilang-bilang jamaah. Boleh tak berbilang-bilang jamaah? Mana kata dalam satu masjid ada 2-3 imam. Boleh, tapi ada syarat dia. Dalam mazhab Syafi'i ada syarat. Adapun dari segi sudut mazhab Hanbali mereka tak benarkan. Sebab tu kadang-kadang kita kat Mekah, jangan cakap Mekah tuan-tuan, dekat masjid terapung dekat Jeddah pun dah tak boleh buat. Kalau dulu kita singgah dekat Jeddah tu, singgah solat, tengok orang buat bilang-bilang jamaah, kena marah tuan-tuan. Dia suruh masuk satu jamaah je. Kan? Jadi kita kena hormatlah pendapat di tempat mereka sebab kita berada di tempat mereka. Begitu juga orang yang masuk tempat kita kena hormat pendapat kita jugalah. Tempat kita berkunut, buatlah kunut. Jangan tinggalkan kunut pula kan. Tu contoh kan. Baik, wallahu a'lam bissawab. Ada soalan lagi? Tak ada last saya buka insya-Allah. Itu banyak orang takdir. Tapi ada majlis katakan majlis kenduri ke majlis pengantin di tuan rumah tak dapat. Mungkin tak ada masa dan nak pergi solat lepas nak biasa dulu terlepas. Jadi kita boleh jamaah takdir. Ini macam mana ni cerita dia? Tuan rumah. Tapi dia apa ni takut terlepas zuhur. Dia buat sekali asar tu boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Orang kerja kahwin jangan sebarang-sebarang buat. Tak boleh. Sebab tu orang macam pihak pengurusan maka dia kena alert dengan perkara ni. Dia kena peka dengan perkara begini. Orang kita kadang-kadang waktu solat dia langgar je kan. Tapi kalau orang biasa, dia akan datang bila? Lepas zuhur kan. Bila? Sebelum zuhur kan. Kita pun faham lah. Tapi kadang-kadang orang kalau tak faham tuan-tuan. Tapi kita tak salahkan orang musafir lah. Mungkin daripada jauh tak ada masalah dia datang. Ini kadang-kadang yang tak musafir pun langgar ni. Dia pakai langgar je. Kan. Jadi itu yang saya sebut. Sembahyang katanya kita musafir rumah jamaah boleh tak? Macam mana? Kalau maghrib, maghrib isyak jamaah boleh tak? Jamak sebab apa tu? Dia malah. Kita tengok malah boleh tak? Saya dah sebut tak boleh. Tak boleh. Mana kita buat tamam lah. Saya dah sebut syarat untuk orang yang buat jamak qasar mesti bukan tujuan kemaksiatan. Habis lelaki perempuan terjoget-joget tu maksiat tak? Yang perempuan kat sana tersorak sana, terlompat sana, terlompat sini dengan tak pakai tudung yang lain. Tengok bola, aku musafirkan Allah Ta'ala. Tak boleh. Saya dah sebenarnya sebut dah masalah ni. Dia tengok bola. Saya dengan satu budi Ustaz kata, kalau terpaksa dia tak bayar, usaha itu berkata atas nak solat itu susah. Tidak boleh. Pandai nak tengok bola, pandailah jaga waktu solat. Walaupun lebih daripada 2 masalah. Dia memang tak kira kurang ke lebih ke, tak boleh. Orang tengok bola, ada tak Ustaz pendapat yang kata boleh? Ini masalah orang kita ni. Dia nak cari yang pendapat paling ringan. Dah kata tak boleh, nak cari ringan lagi. Saya dah pernah sebut dalam masalah ni, kan? Apa lagi contoh? Dah tak boleh jamak. Waktu perjalanan pun tak boleh sebab tujuan kita dah tak betul waktu tersebut. Sebab tu kita kena ingat syarat jamak dan kasar mesti dia bukan tujuan selain daripada tujuan kemaksiatan. Pergi meeting boleh tak? Boleh. Itu tujuan yang mana kita nak cari redha Allah. Meeting tak perlu masalah. Kan? Macam-macam lagi lah kan. Tapi bukan tujuan maksiat, kena nilai balik lah. Tengok bola ni saya dah tahu dah masalah memang akan orang tanya. Memang lah saya jawab memang tetap saya kata tak boleh. Ya? Macam mana? Konsert pun tak boleh. Tapi kalau majlis zikir boleh. Contoh, dia buat majlis haul habaib kan. Kalau tuan-tuan tengok, campur tak lelaki perempuan? Tak, dipisahkan. Antara lelaki dengan perempuan dipisahkan. Ni tuan-tuan tengok bola ada kat sana perempuan, sini lelaki. Tuan-tuan duduk sebelah perempuan tak pakai tudung, pakai seksi. Kan? Kalau macam bersyarat pejabat boleh Ustaz ya? Syarat pejabat tak ada masalah. Kan itu maslahah dipanggil. Bukan kita berkehendak nakkan perkara tersebut. Dan bukan kita berkehendak untuk datang kepada maksiat.
Dan mesyuarat tu pun bukan maksiat. Kita memang tugas kita. Yang bola tu tugas kita ke? Habis Ustaz, orang yang bertugas pun sama. Kan? Kerja dia Ustaz, kerja dia pun sama. Patutnya dia boleh elak. Sepatutnya pun mesyuarat pun boleh elak juga kan. Maknanya asingkanlah yang perempuan-perempuan dengan lelaki-lelaki kan. Kalau boleh. Kalau tuan-tuan jadi bos, mungkin bos syarikat besar lah kan. Waktu nak bermesyuarat, asingkan perempuan-perempuan, lelaki-lelaki. Itu lebih baik. Kerana kita nak menjaga masalah kan. Itu lebih baik. Sekretari bukan tak boleh dengar suara dia punya bos. Sekretari pun takkanlah tak boleh dengar suara bos dia duduk sebelah tulis. Contohlah kita sebut kan. Sebab tu sebaiknya sekretari siapa? Kalau lelaki ambil sekretari lelaki lah. Kalau perempuan ambil sekretari perempuan lah kan. Nak yang terbaik, kualiti baik, dia susah sikit tuan. Mungkin 2-3 kali kena berhenti. Sekretari dia 2-3 orang dah kena berhenti, baru dapat yang terbaik. Dia tak ada nak seorang terus terbaik. Tak kan. Ni kadang-kadang ada orang suka kata apa, saya lebih suka sekretari perempuan kan, kan? Dia lelaki sekretari perempuan. Itu terpulang. Saya tak salahkan. Baik boleh. Sekretari perempuan siapa? Ambil isteri dia lah, senang. Selesai masalah duduk rapat-rapat pun tak ada masalah. Baik. Itu tujuan, sebab kita nak memelihara akan masalah yang lebih berat. Wallahu a'lam bissawab. Cukup sekadar itu saja tuan-tuan. Jadi insya-Allah lepas ni nanti kita terus solat sebab kita pun dah lebih daripada 23 minit lepas solat isyak. Yang baik datang daripada Allah dan yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya yang baik dan buruk datang daripada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqan ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام من سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.